Ketika tadi, kali ini saya nak berkongsikan berkenaan dengan anda berkenaan tentang projek R Animasi. Ini juga diterjemahkan dalam bentuk komik juga untuk kita mengetahui lebih lanjut bagaimanakah platform R Animasi ini diterjemahkan dan siapakah tulang belakang yang menjayakan R Animasi ini. Sudah pasti saya mahu bersati untuk bersama dengan berbagai Datuk Juri Latif Rosli dan juga Tuan Amir Hamzah Hashim yang juga merupakan pengarah bagi R Animasi. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan sedutannya sedikit sebelum kita bersama dengan tetamu kita. Siapakah nama sebenar Tunku Abdul Rahman dan beliau berasal daripada mana serta belajar di mana? Aduh, banyaknya soalan cikgu. Sikit-sikit udahlah cikgu. Kalau sikit, apa yang kita tahu sangat pasal sejarah Encik Jeli? Alah cikgu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah cikgu. Sudahlah, beri perhatian semua. Saya tahu, cikgu. Nama sebenar almarhum adalah Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj Ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Shah. Beliau berasal dan dilahirkan di Istana 3 Tingkat Al-Ustar, Kedah. Kalau tidak silap, cikgu, pada waktu kecilnya beliau belajar di salah sebuah sekolah Melayu di Al-Ustar sebelum belajar di Bangkok dalam sebuah sekolah Thai iaitu Sekolah Dev Surin dan kemudiannya di Penang Free School, Pulau Pinang. Wah, bagusnya Mohan. Setelah awak masuk kelab sejarah, awak banyak berubah dan pengetahuan awak semakin meningkat, ya Mohan. Ya, bersempena Bulan Kebangsaan tahun ini amat tepat sekali tayangan R Animasi untuk menyikap persoalan kenegaraan dan juga persoalan patriotisme yang disiarkan sebanyak 13 episod. Sekali lagi kita bersama dengan tetamu kita, Datuk Juri dan juga Tuan Amir. Apa khabar, Datuk? Tuan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, tahniah untuk kejayaan R Animasi. Sudah pun mula ditayangkan. Ya. Okey, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang projek ataupun di sebalik penghasilan R Animasi ini, Datuk. Okey, animasi R ini adalah orang kata diambil daripada nama ataupun daripada inspirasi Tunku Abdul Rahman. Jadi that's why kita pakai projek R. Sebenarnya Rahman tu. Rahman tu daripada yang mulia Tunku Abdul Rahman. Dan dalam cerita ni sekumpulan pelajar-pelajar menubuhkan kumpulan Rahman untuk untuk satu program melukis mural. Jadi inilah cerita tentang yang berlaku di sekolah yang mana melibatkan kumpulan Rahman dan 3R. Ada baik, ada yang macam itulah, ada rival dia kan. Okey. Kalau diikutkan sedutan tadi tu, di sekolah tu juga diselitkan info-info yang boleh diketahui yang mungkin kita terlepas pandang ataupun tak pernah ketahui tentang info kenegaraan ni. Jadi apakah itu memang tujuannya untuk memang sebenarnya kita nak bagi orang kata subjek sejarah ni kadang-kadang orang tak minat kan. Jadi kita gunakan pendekatan animasi untuk memberi maklumat-maklumat ni kan. So secara santai, secara animasi, kita harap budak-budak ataupun siapa-siapa yang menonton ni dapat maklumat-maklumat tentang negara kita. Terutamanya tentang Perdana Menteri kita, tentang kehidupan kemasyarakatan kita, sejarah-sejarah, dan tentang bunga raya tu kenapa sebagai bunga kebangsaan dan sebagainya. Macam-macam lah ada dalam cerita ni, 13 episod. Okey, cukup menarik. Bukan saja berkisar tentang situasi di sekolah ataupun animasi itu sendiri, tapi juga tentang info kenegaraan. Tuan Amir, difahamkan 13 episod? Ya. Okey, jadi untuk penghasilannya berapa lama diambil bagi penghasilan? Untuk sebuah animasi memang saya rasa semua sedia maklum, prosesnya agak panjang. Kita ambil masa lebih dari setahun sebenarnya. Dan untuk RTM ni, kita menghasilkan kesemua 13 episod dahulu sebelum disiarkan di TV. Maknanya menggunakan peruntukan yang sendiri dulu dan kita hasilkan. Dan untuk menghasilkan ni kita mengkaji menggunakan portal maklumat rakyat, Jabatan Penerangan, kami ke Arkib Negara dan juga ke tempat-tempat yang kami sebut dalam program ni lah. Contoh kita ke Planetarium Negara, ke Tugu Negara, untuk membawa penonton lebih dekat dengan subjek yang kita sampaikan lah. So dalam 13 episod yang kita hasilkan ni, kita sentuh tentang jambatan terpanjang di Malaysia yang pertama, Jambatan Pulau Pinang, projek kereta nasional, Proton Saga. Kita sentuh tentang program angkasawan negara. Tapi yang lebih pentingnya kita masukkan rukun negara
topik rukun negara dalam animasi projek R ini. Okey, ada beberapa watak yang terlibat ya. Rizal Aina, Harjit Mohan Amir dan juga Nayan Sapok. Mungkin ia tidak melibatkan sama ada yang hidup ataupun yang sudah pun meninggal dunia, tetapi nama-nama itu cukup unik, menggambarkan perpaduan dan juga variasi kaum di Malaysia. Memang apakah itu tujuannya untuk kita menggambarkan kepelbagian dan juga variasi? Saya terlibat dengan animasi di RTM ni dari Usop Sontorian dulu, dan memang kami dimasukkan dalam kepala kita, hasilkan satu animasi yang bercorak kenegaraan, hasilkan kandungan tempatan. Jadi itu yang kami garapkan dalam projek R. Kita gabungkan pelbagai kaum dalam di sekolah untuk memupuk semangat perpaduan dan memberi inspirasi kepada masyarakat di luar bahawa kita sangat dahagakan perpaduan dan jangan ada semai bibit-bibit perbalahan. Sejak dari sekolah kita bawa sehingga ke dewasa, dan harap masyarakat dapat memahami apa yang kami sampaikan dalam projek R ini. Okey, tapi Tuan Amir memang inspirasi jugalah. Dulu Usop Sontorian menemani zaman kita membesar, lepas legend dapat tengok Usop Sontorian tu, alhamdulillah. Datuk, difahamkan juga bukan saja animasi tapi juga turut diterjemahkan dengan komiknya. Itulah tu. Sebab apa? Ada yang suka menonton. Betul tak? Ada yang suka membaca. Jadi kita pelbagaikan kandungan kita supaya mesej kita sampai. Apa yang kita nak sampaikan adalah sesuatu yang harus kita beri kepada masyarakat supaya mereka tahu siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama, apakah jambatan yang terawal dibina atau terpanjang di Malaysia, bunga raya tu kenapa. So banyak benda yang kita nak cuba sampaikan, dan kita harap dengan media elektronik, cetak dan sebagainya, mesej itu sampai. Bersempena bulan kemerdekaan. Kalau diikutkan episod 3 untuk komik ini juga diceritakan tentang Jalur Gemilang. Keseluruhannya ini adalah perkongsian secara interaktif, diceritakan bagaimana Jalur Gemilang boleh diceritakan dalam perbualan komik dan sebagainya. Ini cukup menarik kerana bukan saja animasi tetapi juga komik juga turut dipersembahkan dan juga dihasilkan. Tuan Amir, sekarang ni kita banyak melihat animasi dihasilkan dalam 3D, ada juga yang 4D ya. Jarang sekali kita melihat animasi dizahirkan secara 2D seperti dahulunya. Jadi apakah memang sengaja mengekalkan konsep dan juga tema 2D supaya mendapat vibe-vibe yang pernah kita lalui pada zaman dahulu? Itu soalan yang menarik sebenarnya. Sebab kalau kita tengok populasi dunia, penerbitan animasi 2D masih menguasai pasaran. Sebenarnya lah. Cuma dalam negara kita, kita melihat seolah-olahnya 3D itu satu perkembangan teknologi untuk animasi. Sebenarnya tidak. 2D dan 3D adalah satu bentuk pembikinan animasi. Dan di studio kami, alhamdulillah Datuk membenarkan kami menggunakan teknik animasi 2 dimensi ini, kerana kita juga nak mengekalkan pekerja-pekerja sedia ada. Itulah satu keutamaan kita juga, kerana adalah satu kesukaran untuk kita beralih pekerja-pekerja daripada kemahiran 2D untuk bertukar ke kemahiran 3D. So kita ada kepelbagaian dalam kemahiran pekerjaan. Walaupun di studio kami boleh menghasilkan animasi 3D, tetapi untuk program projek ini dengan kekangan tadilah bajet dan sebagainya, kita mengutamakan apa yang kita mampu buat dahulu. So sebab tu kita guna animasi 2D di sini. Ada pelukis daripada zaman Usop Sontorian dulu? Ada beberapa yang kita masuk dia. Masuk saya lah. Masuk Tuan Amir lah. Dah lama kita tak nampak animasi tempatan ini dikekalkan dalam nuansa ataupun corak sedemikian. Datuk, apakah mungkin pengharapan daripada pihak Datuk apabila projek ini dihasilkan? Kita sedia maklum Datuk banyak menghasilkan filem-filem yang bersifat realistik, drama dan sebagainya. Kali ini animasi pula diterlibat secara macam saya katalah, kita nak sampaikan mesej, terutamanya kita nak sampai kepada seluruh rakyat. So, macam mana kita nak buat? So, kepelbagaian konten itulah. Maksudnya drama ada. Saya buat drama akan tayang di RTM Tok Guru 31 Ogos. Kemudiannya sebelum tu telemovie Pondok Menikah di RTM juga. Jadi memang kita cuba kepelbagaian konten supaya mesej kita sampai. Dan terima kasihlah kepada RTM kerana untuk Merdeka
tahun ini ada 3 karya saya akan bersiaran di RTM. Alhamdulillah. Bermula dengan 30. bermula dengan projek R. Okey. Yang ni 8 Ogos setiap 8 Isnin Ogos. hingga Khamis 4.30 petang. Pondok Merdeka saya tak pasti, tapi ujung bulan ni. Dan Tok Guru bersiaran 31 Ogos 1.30 petang hingga 2.30. Setiap Isnin ni, Khamis di TV2. Alhamdulillah. Tahniah Datuk kerana terus mewarnai industri penyiaran tanah air dan juga industri broadcasting tanah air. Tuan Amir, ya, kalau diikutkan mungkin selepas ini kalau sekiranya ada permintaan untuk bukan saja 13 episod tetapi dijadikan macam Usop Sontorian ataupun Keluang Men yang dahulu yang bertahun-tahun lama penyiarannya, apakah ada usaha-usaha ke arah itu? Kita memang mengharapkan sebuah penerbitan animasi dia adalah rugi kalau kita hanya berhenti setakat 13. Ya. Sebab kita cuma dalam projek R ni dia terlalu bersifat nasional kenegaraan. Jadi kita kena banyak mengkaji lagi untuk menambah jumlah-jumlah episodnya lah. Kalau kita berbanding dengan Usop Sontorian ataupun Keluang Men, kita menghasilkan animasi cerita santai, cerita biasa, hari-hari punya cerita kan. Banyaklah so kita boleh dapat banyak cerita, dan sebenarnya cerita-cerita yang banyak ni tadi lebih mudah dibawa ke luar negara. Sebab di luar negara mereka meminta lebih dari 13. So, kalau 13 tu memang tidak sesuai ditayang di luar negara. Tapi mungkin kita boleh minta RTM sediakan slot macam ni untuk tahun depan. Lagi. Untuk mana setiap tahun akan ada slot kemerdekaan animasi. Betul. Kan sebelum ni kita tengok konten-konten biasa ada. Memang ada telemovie slot kemerdekaan, drama slot kemerdekaan. Yang ni mungkinlah. Ya, mana tahu insya-Allah kalau ada rezeki mungkin sepanjang tahun boleh disiarkan perkongsian animasi seperti ini. Kalau dilihatkan tadi ada animasi Keluang Men, di komik ni juga ada parody Keluang Men kalau anda yang merindui Keluang Men dan juga Tiong Men. Itu lama sungguh zaman kita membesar. Ucapan daripada Datuk pengharapannya untuk ramai-ramai menonton projek animasi R melakar sejarahnya. Okey, saya mengharapkanlah penonton-penonton di luar sana untuk menonton. Sebab mungkin ni orang kata belajar sejarah ni kita tak minat kan kalau kita baca buku dan sebagainya. So kita tengok di TV dan dalam keadaan orang kata animasi yang santai ni mungkin bolehlah kita selitkan ataupun masuk dalam minda kita bahawa ini general knowledge kepada kita untuk kita lebih cintakan negara Malaysia kan. So insya-Allah saya harap penonton-penonton akan terhibur dan menyokong animasi tempatan menonton di RTM. InsyaAllah. Terima kasih RTM. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Tuan Amir, ucapannya. Saya mengharapkan dengan animasi ini kita berjaya memupuk perpaduan kaum dengan lebih baiklah. InsyaAllah. InsyaAllah. Teruskan. Terutamanya keluarga Malaysia lah ni. Alhamdulillah. Sekali lagi tayangannya, Datuk? 8 Ogos. Bermula 8 Ogos pukul 4.30 petang di RTM. Alright. Ayuh, bukan saja golongan kanak-kanak tetapi juga golongan dewasa boleh memanfaatkan animasi ini kerana kita sedia maklum animasi ini mempunyai isi kandungan yang bermakna dan juga memberi impak untuk kita belajar tentang sejarah kenegaraan dan juga semangat patriotisme kita. Komik ini juga insya-Allah akan diterbitkan. Telah diterbitkan dan berada di Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Desa lah. Okey, boleh dapatkan kalau anda berpeluang untuk membaca projek R melakar sejarah. Ada beberapa episod yang sudah pun disiarkan. Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Amir kerana bersama kami. Tahniah sekali lagi atas penghasilan projek animasi R ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke Cerita Pagi Kedah